Saya nak cakap sekitar dengan sambutan Maulid Rasul, nak ambil pengajaran daripada Maulid, 2-3 benda, dan saya nak kupas dengan isu semasa untuk bagi tuan-tuan faham. Perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dulu ni bukan habis lagi tuan-tuan. Wajib dan mesti diteruskan oleh kita pada hari ini. Tuan-tuan, kita sambut sambutan Maulid Rasul dalam bulan Rabiul Awal yang kita ada sekarang ni, iaitu bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni bulan yang kita duduk ni bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sambut saja Maulid Rasul ni tuan-tuan, kalau dulu ni orang tua dulu dia tak panggil Maulid, dia panggil Maulud. Orang tua dulu. Orang tua dulu dia panggil Maulud. Maulud kita kata tak ada makna, dia tukar kepada Maulud. Kita kata Maulud tu ada makna tapi tak betul. Maulud tak ada makna. Maulud ada makna tapi tak betul. Alah baru dia tukar Maulid. Maulud maknanya budak yang beranak. Kalau baby yang beranak tu, bayi yang beranak tu dipanggil sebagai Maulud. Hari kelahiran dipanggil sebagai Maulid. Orang tanya, Ustaz, apa hukum kita sambut Maulid Rasul? Orang tanya. Ada orang kata sambutan Maulid Rasul ni bagus. Ada orang kata bid'ah. Kita nak jawab, bid'ah bukan hukum. Hak tuan-tuan dah dengar bid'ah. Bid'ah ni maklum-maklum, dia bukan hukum. Hukum ni dia ada 5 dia. Wajib, haram, harus, makruh, sunat. Adapun bid'ah, dia bukan hukum. Salah tu dia kata hukum bid'ah. Hukum bid'ah tak betul. Hukum syarak ada 5. Wajib, tak wajib, haram. Tak haram, makruh. Tak makruh, harus. Tak harus, sunat. Tu hukum. Tiba-tiba mai dok kata hukum dia bid'ah. Tak betul. Orang yang dok kata hukum bid'ah ni orang yang tak mengaji. Bid'ah ni apa dia? Benda yang dibuat yang tidak ada contoh orang dulu buat. Senang nak faham Pak Long. Benda yang Nabi tak buat dalam sudut bahasa Arab dipanggil sebagai bid'ah. Dari sudut syarak, bid'ah ni benda yang Nabi tak buat, yang bercanggah dengan dalil, yang bercanggah dengan asas-asas Islam, yang bercanggah dengan Al-Quran, yang bercanggah dengan hadis, yang bercanggah dengan ijma', yang bercanggah ni bid'ah. Sebab tu ulama kata bid'ah ni dia ada 2 jenis. Kalau benda yang Nabi tak buat, kita buat tapi dia tidak tersasar daripada hukum ataupun yang tidak bercanggah dengan agama, nama dia bid'ah hasanah. Kalau hang buat, hang dapat pahala. Adakah bid'ah hasanah ni Ustaz? Belambak. Antara bid'ah hasanah tu pembukuan Al-Quran. Zaman Nabi tak ada pembukuan Al-Quran macam tu. Kalau nak pukul kata benda Nabi tak buat, tak boleh buat. Pembukuan Al-Quran tu pun tak boleh. Bid'ah hasanah lagi apa dia? Semayang tarawih secara berjemaah. Betul? Tu yang kata bid'ah hasanah. Semayang tarawih 20 rakaat. Jadi kita sambut Maulid Nabi ni tuan-tuan, dia bertetapan dengan syarak ataupun tidak? Jawabnya ya. Ia bertetapan dengan syarak. Pasal apa yang Ustaz kata dia bertetapan dengan syarak? Sebab dia tidak bercanggah dengan mana-mana dalil, mana-mana hukum. Tuan-tuan, kita duk buat Maulid Rasul ni nak buat apa? Yang pertama belarak. Tak tahu masjid ni belarak tak belarak betul? Tak belarak lagi? Geng tua-tua belarak kan? Dia belarak pergi, kita kena pergi angkut tanah pula dah kan? Jadi kita belarak. Adakah belarak tu bid'ah maklum? Tak. Tuan-tuan, adakah Nabi kata hukum haram jalan? Ada tak? Jalan. Nak jalan-jalan. Nak jalan seorang-seorang pun jalan. Nak jalan ramai-ramai pun jalan. Ustaz, masalahnya berjalan, duk belarak maulid, salah. Salah tak mana?
Tuan-tuan duk tengok orang duk buat sambutan Maulid Rasul ni Pak Long. Lepas berjalan sambil duk belarak, lepas kata apa dia? Dia pada buat benda apa? Selawat. Betul tak Pak Long? Selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Tuan-tuan pergi ke Selangor, dia selawat cara Selangor. Sallallahu ala Muhammad, cara orang Selangor selawat. Mai utara, biasa standard selawat lagu nak mampu tu. Sallallahu ala Muhammad. Duk mana Pak Long? Baganyok patutlah pun kan. Baganyok megak dewa lana bulu kok diang kolam nerang. Selawat lagu tu. Ataupun orang lah selawat, dia belarak, dia tak selawat, dia menyanyi, ada. Tu baru bid'ah. Duk belarak, akulah Beladin. Tu baru bid'ah belum. Mata kat dia nak belarak, dia nak selawat, hang buatlah. Habis belarak, kita balik main masjid. Buat apa? Orang buat kenuri. Salah kena buat kenuri? Tak salah. Nabi suruh, bila sahabat tanya Nabi, apakah amalan yang afdal, yang terbaik untuk kita buat? Nabi kata, afsyus salam, hang kena sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, hang kena jamu orang makan. Batu bab jamu orang makan ni tuan-tuan Pak Long, kena buat. Jangan harap duk tutup orang ya. 2 kali dah tutup malam ni, mampu happy. Dia lah ni tak boleh. Dia duk cakap lemut-lemut, orang tak apa nak faham. Tara deras ni pun Pak Long, laku lah. Sebab tu saya punya kata-kata, tumpang laku sebelum masuk dalam. Buat cukup-cukup kat luar ni. Dah lepas masuk dalam tak guna dah, handuk riuh ke dalam tu. Kena jamu orang makan, tak boleh jamu malam, buat pagi. Tak boleh buat pagi, ambil tengah hari, berat sikit lah. Mau dekat pagi ni tuan-tuan tengok pergi kedai. Jangan duk pergi umum, hari ni makanlah saya belanja, mampu ya. Tengok mana duk minum kopi sekerat tu, hatu kita bayar mau 5 kupang. Tengok kawan ni bukan main duduk kemas sila panggung Nescafe panas kau, hatu hang bayar sendiri lah. Jamu orang makan. Nabi suruh. Ni kita buat maulid, kita duduk belarak, balik belarak, kita makan. Salah ke tuan-tuan? Tak salah. Nak makan, makanlah. Lepas tu buat syarahan. Tak salah. Kenapa yang kita buat? Ada orang kata, Ustaz, zaman sahabat Nabi, dia pun tak buat pun maulid Nabi ni. Tuan-tuan, sahabat Nabi tak buat tak apa Pak Long. Sebab mereka kenal kepada Nabi. Bila mereka kenal Nabi, settle. Hak masalah lah, generasi lah ni tak kenal Nabi. Sebab tu kita buat sambutan, nak bagi mereka kenal Nabi. Ada orang kata, Ustaz, ya, kami dengar Dr. Zakir Naik kata sambutan Maulid Rasul bid'ah. Apa komen Ustaz? Saya jawab mudah. Kalau bab perbandingan agama, Dr. Zakir Naik adalah ahli dia. Tetapi bila bicara bab hukum hakam, Dr. Zakir Naik bukan ahli dia. Kalau nak dengar bab perbandingan agama, ya, Dr. Zakir Naik ahli dia. Kita bakar kereta, nak pergi hantar kereta ni rosak, kena pergi hantar kedai mekanik kereta. Jangan duk pergi hantar mekanik traktor. Silat-silat kereta tuan-tuan tak naik lebuh raya mengalah kolam menang. Kalau pakai kapal terbang rosak, kena hantar dekat pomen kapal terbang. Jangan duk pergi hantar dekat pomen motor. Ni mai duk parking kau baganyok kapal terbang. Panggil budak yang duk pomen motor kat tepi jalan tu. Mai tengok tak? Awak dah lagi kat mana dah pakcik? Tak tahulah start tak mau hidup kapal terbang ni. Pomen tu kata ni minyak tak naik ke berita ni, dia kata kan. Bila masa kapal terbang pakai ke berita, ingat pepok hang lah pakai ke berita. Kena cari ahli dia. Sambut sambutan Maulid Rasul ni tak ada salah. Kita nak bagi kenal Nabi kepada anak-anak kita.
Masalah anak-anak muda lah tuan-tuan. Kenapa yang musuh Islam, Yahudi dan puak-puak kufar mudah nak sesatkan anak-anak kita? Jawapannya mudah. Sebab mereka tak kenal Nabi SAW. Bukan kata anak-anak muda. Mak pak kat anak-anak muda ni pun haram tak kenal. Tuan-tuan, bala besar yang menimpa kepada umat Islam hari ini apa dia? Bala besar tersebut. Ada orang kata bala besar ni ustaz, bila mana turun bala macam kena dipalu. Tak. Bala besar ni ustaz, bila mana gempa bumi. Tak. Yang tu bala-bala lah. Tetapi bala besar yang menimpa kepada umat Islam hari ini, bila mana umat Islam ni gagal mengenal Allah dan gagal mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni bala besar. Ni yang kita sambut ni, suatu insan yang istimewa. Basyarun la kal bashar, manusia tapi tak sama macam manusia lain. Rasulullah ya manusia, basyarun. Lepas tu tuan-tuan dengar qasidah Muhammadun Muhammadun basyarul la kal bashari. Nabi Muhammad ni manusia, tapi dia ni tak macam manusia lain. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad diuji tak sehebat kita tuan-tuan. Sakit yang Nabi Muhammad kena tak sama dengan sakit yang Pak Long kena. Derita yang ditanggung oleh baginda Rasul tak sama lagu derita yang tuan-tuan tanggung. Sebab tu kita sambut sambutan Maulid Nabi tuan-tuan. Bila kita sebut, kita nak tengok perjuangan Nabi. Apa yang Nabi buat daripada Nabi mula dilantik menjadi Rasul sehingga Nabi menghembuskan nafasnya yang terakhir sampai di saat wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat dalam hidup dia? 3 benda. Yang pertama, Nabi menyelamatkan akidah umat yang ada pada waktu itu. Sebab tu kalau kita bicara nak meneruskan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, benda yang pokok kita kena buat apa dia? Kena selamatkan akidah umat. Ni yang pertama. Ni yang pertama. Lah ni tuan-tuan, bila sebut kata bab akidah lah ni, cukup sakan diancam. Akidah umat Islam sekarang makin hari makin dahsyat diancam oleh siapa? Jawabnya musuh-musuh Islam. Bila saya sebut musuh Islam ni umum lah, jangan duk terasa pula. Bila saya sebut musuh Islam ni, ada orang kata, tu kata kat kita lah tu. Bila masa aku kata kat hang, awak hang ni musuh Islam ke tak? Tak lah, memang saya bukan musuh Islam, tapi ustaz duk kata tu, saya duk terasa. Siapa suruh hang terasa? Kalau hang tak buat, hang nak terasa apa-apa? Macam cerita dulu, cerita kat tuan-tuan, tuan ingat tak? Satu orang pergi tengok wayang berak. Ingat? Pergi berak, air tak ada. Nak basuh pungkung, air tak ada. Dia nak buat lagu mana? Dia nak lap dengan tisu. Tisu habis, tinggal gulung koko tu ya. Dia kata, Ram, aku nak buat lagu mana? Dia kata, tunggu, pungkung kering, dia angkat telur untuk tengok wayang. Duduk pula, ada satu abang berada sebelah tu, sesemang. Sambil dia tengok wayang, kawan sesama. Hak member ni duk perasan dah. Bukan bau kok kerina, dia kata. Abang tu ingin duk keluar, dia sedut dia lagi. Kawan tu pun tak berhati tengok dia. Dia pun tengok balik. Dia buat begitu. Kawan tu pun mangkit jeqah satu dewan dengar. Aku bukan tak mau basuh, air tak keluar, dia kata. Hak duk terasa buat apa orang tak kata kat hang pun. Bila saya sebut kata musuh Islam ni umum lah.